Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 16 hingga 22 September 2021. UAE tubuhkan pusat pengintipan untuk Israel di Pulau Socotra, Yaman. Serangan udara Kabul membunuh 10 orang awam. Wisma Putra pantau kes rakyat Malaysia terlibat dengan pengganas. Mossad bunuh saintis nuklear terkemuka Iran. Syarikat Al-Hilal Emirates telah menandatangani kontrak dengan Israel untuk membina pusat pengintipan dan perisikan untuk tentera udara Israel di lapangan terbang Bandar Hadibo, pusat Pulau Socotra, lapor laman web berbahasa Arab Wakalah As-Sahafa Al-Yamaniyah yang memetik sumber yang sahih. Menurut sumber tersebut, UAE secara terbuka membuka pintu Socotra untuk kehadiran tentera Israel setelah mempublikasikan hubungan dengan rejim melalui perjanjian normalisasi tahun lalu. Seorang pemimpin Puak Yaman juga pada hari Selasa menuduh Emiriah Arab Bersatu dan Arab Saudi membiarkan Israel memasuki Pulau Socotra, Yaman. Tuduhan itu muncul dalam satu kenyataan oleh Isa Salim bin Yaqut, ketua suku di Socotra, yang memberi amaran agar tidak merendahkan kedaulatan Yaman di Socotra dan menyeru untuk mengusir Arab Saudi dan UAE. Bin Yaqut juga menuduh Riyadh dan Abu Dhabi memusnahkan mercu tanda alam sekitar yang menarik dan jarang berlaku di Pulau Socotra dengan mendirikan kem di tengah keheningan antarabangsa yang mengerikan. Amerika Syarikat mengakui bahawa serangan udara pada Jumaat 29 Ogos terhadap sebuah kenderaan di Kabul, Afghanistan telah mengakibatkan kematian 10 orang awam, termasuk seorang pekerja bantuan dan 7 orang kanak-kanak. Panglima Pemerintah Pusat General Frank McKenzie telah memaparkan hasil penyiasatan Pentagon YG mengesahkan bahawa serangan udara yang dilakukan oleh tentera Amerika itu merupakan satu kesalahan tragik. Kami sekarang menilai bahawa tidak mungkin kenderaan dan mereka yang mati dikaitkan dengan ISIS-K atau merupakan ancaman langsung kepada pasukan Amerika, katanya, merujuk kepada afiliasi ISIS Afghanistan yang dikenali sebagai Provinsi Khorasan atau ISIS-K. McKenzie mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga mangsa dan berkata, serangan udara yang telah dilakukan adalah atas keyakinan penuh bahawa tindakan itu dapat menghalang berlakunya ancaman drastik terhadap pasukan tentera kami dan orang-orang pelarian di lapangan terbang itu. Tetapi itu adalah kesalahan dan saya meminta maaf secara tulus. Dan sebagai komandan pejuang, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas serangan ini dan hasilnya yang tragik, katanya kepada wartawan Pentagon. Kementerian Luar Negeri mengawasi dengan teliti proses penahanan dan undang-undang yang dikenakan ke atas seorang lelaki Malaysia yang didakwa memasuki Somalia untuk terlibat dalam aktiviti kumpulan Al-Shabaab, kata menterinya Datuk Saifuddin Abdullah. Beliau mengatakan bahawa pegawai Kedutaan Besar Malaysia di Khartoum, Sudan telah melakukan lawatan konsular untuk memastikan kebajikan dan kesihatan lelaki itu yang dikenali sebagai Ahmad Mustaqim Abdul Hamid dijaga. Kementerian akan terus memantau perkembangan kes tersebut dan akan memberikan bantuan yang diperlukan kepadanya dengan memastikan hak dan kesejahteraannya selalu dilindungi dan dia mendapat perbicaraan yang adil sesuai dengan undang-undang. Kami diizinkan melakukan kunjungan konsular dan kami juga telah menghubungi keluarganya untuk memberitahu mereka mengenai keadaannya. Kita mesti menghormati undang-undang negara masing-masing dan kita mungkin meminta wakil kedutaan kita menghadiri prosiding perbicaraannya, katanya dalam sidang media di Pusat Khidmat Parlimen Indira Mahkota.
Saintis nuklear terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh dibunuh pada November 2020 dalam serangan canggih yang dipimpin oleh pasukan Mossad yang dilaporkan menggunakan senapang mesin berkomputer yang tidak memerlukan operasi di lokasi, mengambil masa kurang dari 1 minit dan tidak mencederakan orang lain, termasuk isteri saintis yang bersamanya ketika itu. Menurut laporan mendalam New York Times yang diterbitkan pada hari Sabtu, senjata yang digunakan dalam pembunuhan berprofil tinggi Fakhrizadeh pada tahun lalu dianggap oleh Israel dan banyak pegawai barat sebagai bapa program senjata nuklear Iran menggunakan senapang FN Mag buatan Belgium yang diubah suai, dipasang pada alat robotik canggih dan dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan. Keseluruhan alat itu beratnya kira-kira 1 tan dan diseludup ke Iran dalam bahagian kecil sebelum operasi dan kemudian dipasang kembali. Pasukan Mossad mengendalikan keseluruhan operasi dari pusat pemerintah di luar negara menurut laporan yang diterbitkan oleh penerbitan itu berdasarkan wawancara dengan pegawai Amerika, Israel dan juga Iran, termasuk 2 pegawai perisik yang mengetahui perincian perancangan dan pelaksanaan operasi itu. Laporan itu memperincikan bagaimana Israel telah mengikuti karier dan pergerakan Fakhrizadeh sejak kira-kira 2007 dan mula membuat persiapan untuk operasi pembunuhan pada akhir 2019 dan awal 2020. Berikutan beberapa siri pertemuan antara pegawai Israel yang diketuai oleh pengarah Mossad ketika itu, Yossi Cohen, dan pegawai tinggi Amerika Syarikat termasuk Presiden AS ketika itu Donald Trump, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo dan juga pengarah CIA Gina Haspel. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, tanpa tindakan, belajarlah sebanyak mana. Hidup anda tidak akan berubah. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.